Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 18 Januari 2022. Perkembangan semasa COVID-19. Sebanyak 163 kes baharu positif dicatatkan semalam, menurun 50 kes berbanding hari sebelumnya. Satu kes kematian dilaporkan di Penampang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Mancun, jumlah kes baharu adalah rendah di kebanyakan daerah dengan 16 daerah mencatat kes satu angka sahaja iaitu antara 1 hingga 7 kes. Tiada kes baharu di 7 daerah, manakala hanya 4 daerah mencatat kes harian 2 angka iaitu Kota Kinabalu, Penampang, Ranau dan Putatan. Sebanyak 161 kes semalam dalam kategori 1 dan 2, masing-masing satu kes kategori 3 dan 4 dan tiada pesakit dalam kategori 5. Sementara kes sembuh mengatasi kes baharu dengan seramai 227 pesakit COVID-19 sembuh menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini 236,670 orang. Sabah kini merekodkan 4 zon kuning, 7 zon jingga dan 16 zon merah. Sementara itu, mengenai penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP di negeri ini, Datuk Masidi memaklumkan tiada kenderaan di arah berpatah balik daripada 6,223 kenderaan diperiksa dalam 11 sekatan jalan raya dilaksana. Sementara Polis Diraja Malaysia PDRM melaksanakan 44 hebahan melalui kereta peronda dan 2 tangkapan dibuat. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah melibatkan 129 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 36 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Hasil pemeriksaan 1 tangkapan dibuat di bawah enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Datuk Masidi juga mendedahkan 3 kompaun melanggar SOP COVID-19 dikeluarkan di seluruh Sabah. Kompaun tersebut dikenakan terhadap 3 individu kerana gagal membuat imbasan suhu badan sebelum memasuki premis. Secara keseluruhannya, kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 semalam adalah 98%. Seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kebersihan premis perniagaan perlu diberi keutamaan demi menjamin keselesaan pengunjung. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pembukaan semula sektor ekonomi segala aspek memainkan peranan signifikan agar terus berdaya saing. Menurut Datuk Muhammad Arifin yang juga adun membakut setelah melalui kesan pandemik COVID-19, premis yang bersih memberi imej yang positif sekaligus menjadi pilihan orang ramai. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan penghargaan atas kerjasama semua peniaga di Membakut yang sentiasa mengutamakan kebersihan premis. Saya juga sempat melawat premis-premis perniagaan di kedai lama, kedai baru. Yang menarik sekali ialah tahap kebersihan. Ini yang saya perlu pastikan, termasuk di gerai-gerai kita. Saya bersyukur dan mengucapkan tahniah kepada sebahagian besar peniaga-peniaga yang menjaga kebersihan premis masing-masing. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas program penyampaian bakul makanan dan limau di Dun Membakut sempena Tahun Baharu Cina 2022. Lebih 200 peniaga menerima agihan tersebut di premis dan gerai masing-masing. Susulan pelaksanaan program pemutihan lesen bagi pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong yang dilaksana Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK bermula 15 Januari hingga 28 Februari depan. Pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong di negeri ini perlu merebut peluang itu untuk membuat permohonan pembaharuan lesen dalam tempoh ditetapkan.
Pengarah Motek Negeri Sabah Ibrahim Othman menjelaskan peluang itu bagi memudahkan mereka memperbaharui lesen tanpa perlu membuat permohonan semula yang akan mengambil proses yang panjang. Lesen pengusaha pelancongan, pemandu pelancong dan permit kenderaan pelancongan yang telah tamat tempoh sah laku bermula 1 Januari 2020 sehingga kini akan dipertimbangkan kelulusan pembaharuan. Harapan pihak Motek kepada pengusaha pelancongan supaya agensi pelancongan, Agensi Malaysia Rumah Keduaku, Institut Latihan Pelancongan, pemandu pelancong dan pemilik permit bas persiaran kereta sewa pandu supaya mengambil peluang ini untuk membuat pembaharuan dan tidak perlu membuat permohonan semula. Yang penting mereka membuat permohonan dan layak dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Tambahnya, program pemutihan lesen merupakan inisiatif Motek yang mengambil kira kesan pandemik COVID-19 yang dihadapi penggiat industri pelancongan. Program tersebut melibatkan agensi pelancongan, Agensi Malaysia Rumah Keduaku, Institut Latihan Pelancongan, pemandu pelancong dan permit bas persiaran atau kereta sewa pandu bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Permohonan pembaharuan lesen tertakluk kepada garis panduan pembaharuan lesen sedia ada. Pengagihan bantuan awal persekolahan BAP kepada murid yang bakal memasuki tahun 2 hingga tingkatan 5 bagi sesi persekolahan tahun 2022-2023 bermula semalam mendapat reaksi positif masyarakat Sabah. Ketika ditemui RTM di sekitar Ibu Negeri, ibu bapa berpandangan bantuan tersebut dapat meringankan beban dalam menyediakan persiapan peralatan sekolah anak-anak. Mereka juga berharap inisiatif itu diteruskan memandangkan terdapat ibu bapa yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Boleh juga dapat bantu ibu bapa untuk membeli alat-alat sekolah. Bersyukurlah kerana kerajaan. Saya berharap agar bantuan ini dapat dipertingkatkan dan dapat diteruskanlah sebab kami ada yang diberhentikan kerja. Rasa bersyukur kerajaan masih meneruskan bantuan prihatin ini. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban lah rakyat untuk belanja persekolahan, awal persekolahan kan. Seperti dapat beli kasut, baju, sekurang-kurangnya dapat meringankan lah. Saya rasa bersyukur kerana pihak kerajaan kita telah memberikan bantuan kewangan untuk sekolah kita, untuk anak-anak kita yang bersekolah dan semoga bantuan-bantuan ini akan diteruskan pada tahun-tahun akan datang. Bantuan ini sangat membantu para ibu bapa terutama dalam masa pandemik kita ni. Dengan bantuan yang ada daripada kerajaan ni ya sangat membantu bagi kami yang golongan B40 ke bawah lah. Maklumlah sekarang ni pandemik kan, so banyak yang terjejas. Saya sendiri pun sangat terjejas lah dengan pendapatan. Kalau pihak kerajaan boleh tambahkan sedikit lagi because maklumlah sekarang banyak barang yang naikkan harga, ala-ala tulis pun mahal sebenarnya. BAP kali ini dinaikkan kepada RM150 untuk seorang murid berbanding RM100 sebelum ini. Ia bakal memanfaatkan seramai 3 juta penerima dalam kalangan isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengiktiraf Music Rights Sabah Berhad MRS sebagai badan pelesenan bagi menjalankan aktiviti kutipan royalti penggiat seni muzik tempatan di Sabah berkuat kuasa 7 Januari lepas. Perkara itu diumumkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Alexander Nantalinggi dalam Majlis Apresiasi Kepenggunaan di Kota Kinabalu. Ketika ditemui pemberita, Dato' Alexander berkata penubuhan dan pengiktirapan MRS akan memberi manfaat kepada ahlinya dalam menguruskan hak royalti di samping menjaga kebajikan mereka dalam industri muzik. Antara ahli bernaung di bawah badan ini pencipta lagu, penulis lirik, penyanyi, pemuzik dalam rakaman lagu, pembikin video muzik dan syarikat rakaman. Kerana selama ini mereka adalah bersama dengan satu badan yang di national level lah. Tapi mereka inginkan dia ada sendiri etnik. Saya sebagai menteri bersetuju untuk sekurang-kurangnya memberi mereka peluang. Tapi kita berharaplah mereka dapat menggunakan ininya dengan terbaik sepenuhnya dan beri manfaat yang diharapkan.
Sementara itu, pengerusi yang juga pengarah urusan MRS, Asmin Mudin, menyifatkan pengiktirafan ini dapat menyelesaikan isu pembayaran royalti dalam industri seni tempatan Sabah. Sangat membantu ya, kerana kemelut tentang agian royalti ini sudah pun berlangsung selama lebih kurang 30 lebih tahun. Kami merasakan bahawa satu penyelesaian di mana pihak anak-anak Sabah sendiri yang bekerja melesen, mengutip dan juga mengaitkan kepada ahli-ahlinya yang tersendiri, kerana mereka lebih mengetahui dan juga lebih memahami, mengerti tentang lagu-lagu etnik. MRS merupakan badan pelesinan ke-7 di Isytihar Pengawal Hak Cipta di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MYPO, yang diberi kuasa mengutip royalti muzik dan mengeluarkan lesen penggunaan muzik di halayak umum khususnya di Sabah. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia komited mempergiat penganjuran program dakwah dan kerja amal melibatkan kaum hawa di negeri ini. Ketua Wanita Usia Kota Kinabalu, Nirma Habibi berkata, ke arah itu pihaknya berjaya menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran 100 wanita sekitar Kota Kinabalu. Jelas Nirma, program ini akan diperluas ke seluruh negeri dan tidak terhad kepada ahli wanita usia sahaja. Hala tuju kita sebenarnya begitu, bukan kita khaskan untuk wanita usia sahaja, tapi yang menganjurkan program ini adalah wanita usia. Tapi yang kita hatamkan bukan sahaja lebihkan kepada wanita usia, tapi kita buka kepada wanita-wanita di luar sana. Nirma berkata demikian kepada media dalam majlis berkhatam Al-Quran 100 orang wanita Islam dan makan malam amal di Kota Kinabalu. Katanya usaha dakwah dan kerja amal usia juga memberi fokus kepada saudara baharu dengan membimbing mereka untuk belajar membaca dan khatam Al-Quran. Dalam pada itu, terdahulu berucap merasmikan program ini yang di-Pertua Usia Datuk Sairin Karno berkata, majlis tersebut wajar dijadikan contoh oleh bahagian usia lain di seluruh negeri. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Mazrona Kalinggalan. Salam hormat.